ayat ini diletakkan mengenai dalam apa? Adab menghadiri majlis Nabi. menghadiri majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita nak cerita sikit mengenai asbabun nuzul, sebab turun ayat ni. Baik, seorang sahabat Nabi bernama Muqatil bin Hayyan. Dia menceritakan bahawa ayat ni dia turun pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Suffah. Suffah ni di mana? Dia berada di Masjidil Haram ataupun di Masjidil Aqsa. Suffah ini. Manakah tempat dia? Jarang. Dia berada di Masjid Nabawi. Suffah adalah satu tempat yang berada di belakang Masjid Nabawi. Di belakang, bahagian belakang Masjid Nabawi itu dibuat satu tempat, nama dia Suffah. Suffah ini adalah satu tempat macam dia ada tiang, ada bumbung je, macam tempat tinggal lah. Tapi bukanlah proper punya rumah. Dia macam tempat tinggal. Boleh katalah tempat tinggal tapi macam ada bumbung dengan tiang je macam tu. Bangsal Ustaz, bangsal. Bangsal, ya. Terima kasih Ustaz. Bangsal. Dia macam bangsal saja. Kita nak sebutkan macam Porsche kereta pun tak boleh kan. Porsche kereta tu mewah lah kan, dengan segala plaster ceiling, ukiran tiang semua kan. Dia macam bangsal. Suffah ini tempat dia adalah untuk fuqara al-Islam, orang-orang Islam yang fakir, yang tak ada tempat tinggal, yang tak ada makan, tak ada minum, yang fakir. Maka mereka ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tempatkan di penjuru belakang Masjid Nabawi yang dinamakan sebagai Suffah. Dan mereka ini dikenali sebagai ahli Suffah. Kalau disebut sebagai ahli Suffah, mereka inilah orang fakir, orang Islam yang fakir yang Nabi tempatkan di bahagian belakang Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ni tak ada rumah, tak ada tempat tinggal. Dan salah seorang ahli Suffah itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah dia salah seorang Masya-Allah ahli Suffah. Sedangkan dia antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tapi kita tahulah rahsia dia boleh riwayatkan banyak hadis sebab apa? Sebab dia tak ada masa buat kerja lain. Kerja dia duduk dengan Nabi saja. Sebab tu dia banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka pada satu hari, hari Jumaat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Suffah. Suffah ni tempat yang sempit. Tempat yang sempit. Dan pada kebiasaannya, pada majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi suka untuk memuliakan para sahabat yang turut serta dalam perang Badar, baik daripada kalangan Muhajirin ataupun Ansar. Itu Nabi. Dalam majlis-majlis Nabi, apa jua majlis, Nabi ada majlis, Nabi berkumpul dengan para sahabat, Nabi suka memuliakan para sahabat yang turut serta dalam perang Badar. Kerana apa? Kenapa Nabi memuliakan orang yang turut serta dalam perang Badar? Kita pun mungkin selalu dengar, kan? Tentang nama sahabat ni, kemudian dikatakan dia adalah ahli Badar. Dia adalah ahli Badar. Kenapa dimuliakan? Kerana perang Badar adalah perang yang pertama sekali dalam Islam. Perang yang pertama dalam Islam, dan peperangan itu terjadi bukannya kerana untuk perang, kan? Tujuan asalnya adalah untuk mengambil kembali barangan perniagaan yang diambil oleh kaum musyrikin, iaitu diambil oleh Abu Sufyan dan kaum dia, geng dia. Itu tujuan dia, bukan untuk perang. Tapi Allah takdirkan mereka berperang dengan jumlah tentera yang 3 kali ganda lebih banyak daripada mereka, dengan mereka tak ada kelengkapan tentera, hanya bawa unta, kuda bawa 2 ekor macam tu je. Lain semua bawa unta, memang bukan untuk pergi berperang. Dan di situ terjadinya apa? Tawakal yang tinggi, kebergantungan yang tinggi kepada Allah SWT. Maka sebab itu Allah memuliakan ahli Badar ataupun para sahabat yang turut serta dalam perang Badar. Sehingga kan Allah kata dalam sebuah hadis, Nabi SAW sabda, Allah melihat kepada ahli Badar ini dan Allah berfirman,
i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Buatlah saja apa yang kamu nak, sesungguhnya aku telah mengampunkan kamu. Allah sebut kepada ahli Badar. Sebab tu kalau para ulama membincangkan mengenai golongan para sahabat dulu yang masuk syurga, kan, yang pertama selepas Nabi SAW diletakkan adalah 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Ya. Kemudian datang selepas itu para sahabat yang turut serta dalam perang Badar. Kerana mereka ni semua Allah telah ampunkan dosa mereka yang telah lepas dan dosa yang akan datang. Baik, sebab itu Nabi SAW suka nak memuliakan para sahabat yang turut serta dalam perang Badar ni. Baik, maka pada ketika itu, pada hari Jumaat itu, ketika Nabi SAW berada di Sufah, orang lain semua dah datang, dah duduk, dah bergimpit-gimpit dah kat situ. Tiba-tiba datang sejumlah para sahabat yang turut serta dalam perang Badar, ahli perang Badar. Lepas tu tempat dah penuh, dah tak ada tempat dah. Dah tak ada tempat. Maka mereka yang baru datang ini bagi salam kepada Nabi SAW. Nabi menjawab salam, kemudian mereka memberi salam kepada orang-orang yang telah hadir di situ. Setelah bagi salam tu, para sahabat yang baru datang ni berdiri saja menunggu. Kot ada orang nak bagi tempat duduk ke, apa ke kan. Tapi tidak ada yang bangun untuk memberikan tempat duduk dan tidak ada yang nak bagi ruang untuk mereka duduk. Maka Nabi SAW rasa tak selesa dengan keadaan tu. Rasa macam tak berapa best. Sebab Nabi nak muliakan tapi para sahabat tak bagi ruang duduk kepada ahli Badar ini. Maka Nabi SAW pun kata pada orang-orang yang dah hadir, Nabi kata, wahai fulan, berdiri, tolong bagi dia ni duduk. Nabi kata, wahai fulan, tolong tepi sikit, bagi orang ni duduk. Nabi bagi orang yang turut dalam perang Badar itu, Nabi bagi dia orang duduk. Dengan Nabi suruh, sebahagian ada orang Nabi suruh bangun dan sebahagian Nabi suruh bagi ruang. Maka orang yang Nabi suruh bangun dan Nabi suruh bagi ruang tu Tak bangun. Rasa tak seronok lah. Rasa tak seronok. Kan? Dan Nabi boleh nampak perkara itu melalui riak wajah dia. Riak wajah dia memang muka yang tak suka Nabi buat macam tu. Maka ketika itulah orang munafik ini mengambil peluang. Orang munafik mengambil peluang. Dia kata apa? Dia kata, bukankah kamu semua ni anggap bahawa Muhammad ini adalah orang yang berlaku adil sesama manusia. Dan demi Allah, pada hari ini kami memandang dia tidak adil terhadap kamu. Sesungguhnya kamu telah datang dulu dan duduk berhampiran dengan Nabi SAW kerana kamu suka untuk berada dekat dengan dia. Tetapi Nabi kamu menyuruh untuk mereka bangun dan beranjak dan mempersilakan orang lain untuk duduk di tempat itu. Maka turunlah ayat yang ke-11 ini. Allah mulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Baik, kita sebutkan mengenai ya ayyuhallazina amanu ni kan, ada beberapa poin yang bila baca ya ayyuhallazina amanu, kita kena ingat beberapa poin ini. Saya sebutkan yang pertama. Yang pertama ialah kata-kata Ibnu Mas'ud. Apa Ibnu Mas'ud kata? Apa Ibnu Mas'ud kata? Boleh selak balik nota belakang. Ibnu Mas'ud cakap apa? Kena jawab. Kena jawab ni. Ni ulang kaji. Ibnu Mas'ud cakap apa? Saya tunggu sampai pukul 12. Tak dapat kan? Ibnu Mas'ud Ustaz, jumpa. Ibnu Mas'ud, wahai orang-orang yang beriman. Allah tak habis kopi Ustaz. Astagfirullahaladzim. Ustaz. Kita kena jawab dan buat tindakan. Rasa-rasa macam tu lah satu. Ya. Apabila mendengar Allah berfirman, orang-orang yang
maka tumpukan pendengaran sebab selepasnya ada Sebab suruhan betul. ada buat yang kebaikan atau Maka tegahan. tumpukan pendengaran kamu kerana sesungguhnya ada satu, suruhan berbuat kebaikan. Yang kedua, tegahan berbuat kejahatan. Baik, Masya Allah. Yang lepas ni kita kena selalu ulang kaji macam ni lah. Sebab apa? Sebab nanti kita pun nak kena ajar dekat, nak kena share dengan anak cucu kan. Anak cucu datang cuti, nak kena share. Ya ayyuhallazina amanu. Baik, terima kasih Haji Yahya. Ibnu Mas'ud cakap, boleh Haji Yahya baca lagi sekali kata-kata Ibnu Mas'ud. Apabila mendengar Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, maka tumpukan pendengaran kamu kerana sesungguhnya ada dua perkara di situ. Yang pertama, suruhan berbuat kebaikan. Yang kedua, tegahan berbuat kejahatan. Baik. Ini antara bila kita sampai ya ayyuhallazina amanu, kita ingat pesanan sahabat ini Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kata bila kau dengar je ya ayyuhallazina amanu, maka apa yang kau perlu lakukan ialah kau tumpukan pendengaran. Kerana selepas itu ada dua. Sama ada suruhan nak suruh lakukan sesuatu ataupun tegahan daripada tegahan meninggalkan, tegahan daripada melakukan keburukan. Kejahatan. Baik, kemungkaran. Baik, ada lagi? Apa ke kita ya ayyuhallazina amanu, apa lagi yang perlu kita Sahutlah panggilan tu, labbaik Allah. kita menyahut Dan panggilan hargailah itu. panggilan itu. Kita hargai panggilan itu. Ada lagi? Rasakan kemuliaan iman bila Allah panggil dengan Rasakan Orang yang- kemuliaan iman bila Allah panggil dengan panggilan orang-orang yang beriman. wahai orang-orang yang beriman. Baik, ada lagi? Jangan kita hampakan harapan Allah. Kita dambakan. Itu untuk kita dengan Allah. Ada lagi? Ini adalah panggilan yang terbaik, Ustaz. Panggilan yang terbaik. Itu Tak, kita panggilan. kepada siapa tu? Ada kita. Pada kita. Kepada kita. Jadi kita, antara kita dengan bila kita dengar ya ayyuhallazina amanu, kita dengan Allah, kita nak rasa apa? Kita nak rasakan kemuliaan. Allah panggil kita orang beriman. Rasakan kemuliaan, rasakan izzah itu. Kan? Kita dengan ya ayyuhallazina amanu juga, tapi kita nak dengan manusia. Apa kita nak kena lakukan? Kita panggil dengan panggilan yang baik. Bagaimana Allah panggil kita panggilan yang baik, walaupun kita tahu kita ni bukanlah Baik sangat. orang yang baik. Bukanlah memang beriman tu memang 100% beriman ataupun orang yang sebenar-benar beriman. Tapi Allah tetap panggil ya ayyuhallazina amanu. Sebagai motivasi, Ustaz. Sebagai motivasi untuk kita upgrade diri kita sampai tahap itu. Maka kita lakukan perkara yang sama kepada keluarga kita, kepada orang keliling kita. Kita panggil Sama manusia. ahli keluarga kita, orang keliling kita dengan panggilan yang baik. Macam selalu orang tua selalu buat kan. Dia selalu panggil anak dia apa? Anak yang bertuah. Tapi bertuah, kalau sebut bertuah tu itu sebut Marah. macam baik kan, tapi dia itu menyirap punya sebut tu, bertuah punya anak. Maka kita panggil dengan panggilan yang baik. Baik. Dan bila Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, Allah panggil wahai orang-orang yang beriman, maka ia mesti ada berkaitan dengan Peringatan. dengan iman. Iman. Kaitan dengan iman. Kaitan dengan iman. Maka perkara yang Allah nak sampaikan lepas ni, kalau sesuatu perkara yang Allah suruh buat dan kita buat, insya-Allah dia akan meningkatkan iman. Tapi kalau Allah suruh buat, kita tak buat, dia akan memberi kesan kepada iman. Maka panggilan iman dia ada kaitan dengan iman. Baik. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum apabila dikatakan kepada kamu. Baik. Alamak, boleh saya lupa nak share screen. Tadi dah. Dah bagi dah. Itulah. Nampak awal tadi kita dah bagi. Saya lupa nak share screen. Lupa kita nak buat kita punya message ringkas daripada terjemahan.
Macam singkat daripada terjemahan lupa nak buat. Rasanya dah 2-3 Baik, saya buat yang pertama. Saya buat wahai orang-orang yang beriman. Baik, apa poin ataupun mesej yang kita dapat daripada terjemahan ini? Kita nak ambil daripada terjemahan. Boleh sesiapa bacakan kat saya. Mana kita nak ambil poin lagi daripada ayat ni? Boleh nampak pada share screen ni? Yang Membuka ruang. Buka ruang. Membuka ruang kepada hati lain. Baik, bila diminta kamu memberi lapang, Ya. maka lapangkanlah sebolehnya. Sampai mana kita nak ambil ni? Sampai situ lah. Sampai sini ke? Ya. Baik. Apabila diminta kepada kamu memberi lapang di tempat duduk kamu untuk orang lain, maka lapangkanlah seboleh-bolehnya. Baik. Hingga Allah akan melapangkan. Supaya Allah melapangkan segala halnya untuk kamu. Okay. Baik, seterusnya. Dari surat tentang Dan apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah. Boleh? Ya. Seterusnya, Allah akan meninggikan. supaya Allah meninggikan darjat orang beriman di antara kamu. Yang Dan diberi ilmu pengetahuan di kalangan orang yang diberi ilmu pengetahuan kepada kamu beberapa darjat. Baik, dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuan tentang apa yang kamu lakukan. Baik. Ini nanti pun kita nak tekankan tentang perkara ni. Kita nak ambil poin daripada terjemahan. Untuk kita nak mula tadabbur yang kita nak mengkaji, nak tengok dari ayat ataupun struktur ayat, ia bermula dengan lihat pada terjemahan ni. Ini semuanya bermula di sini, iaitu ambil daripada terjemahan, kita bawa keluar apa mesej yang ada ataupun poin yang kita dapat daripada terjemahan tu. Dia semuanya bermula di sini. Maka nanti insya-Allah ini memang mudahlah, dan kalau boleh nanti kita semua pun dapat menguasai perkara yang mudah ini kerana ia sangat membantu dalam kita nak mentadabbur. Ya. Baik. Maka tadi kita dah lihat yang pertama, iaitu firman Allah, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian Allah berfirman, iza qila lakum. Saya nak ambil sampai sini je. Iza qila lakum, apabila diminta kepada kamu. Sebab dalam proses kita nak tadabbur ini, kadang setiap daripada kita baca dan kita mendapat perspektif yang berbeza. Kita membaca dari sudut pandang yang lain. Setiap daripada kita, walaupun kita membaca ayat yang sama. Dan bila kita pecahkan dalam bentuk yang sebegini, dalam bentuk poin yang macam ni, ia lebih mudahkan kita lagi untuk nak melihat apa poin yang ada. Paling tidak kita dah dapat 7 poin dalam ayat ke-11 ini. Dan kalau kita mungkin nanti kita bincang lagi, orang ni bagi pendapat dia, saya nampak yang ini. Orang lain lagi pendapat, saya nampak yang ini. Maka dia akan tambah lagi poin-poin yang ada dalam satu ayat itu. Maka contohnya, macam saya bila saya baca, ya ayyuhallazina amanu, saya dapat, wahai orang beriman. Kemudian apabila Allah sebut, iza qila lakum, apabila diminta kepada kamu. Maka saya mendapat satu perkara kat sini. Iaitu apa? Allah menggunakan qila. Kan, qila itu adalah sebutan untuk apa? Dikatakan, dalam terjemahan kita sebut dikatakan. Maksud dia tidak disebutkan di situ siapa yang berkata, kan? Dia bukannya qala. Kalau qala,
kemungkinan call lah, kita tahu siapa yang berkata, ia berkata. Dia tu ada disebut nanti siapa yang berkata. Tapi bila disebutkan qila, maksud dia dikatakan. Maka tidak diketahui siapa yang berkata itu. Maka Allah kata idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kamu. Maka seolah Allah nak bagi tahu jangan dihiraukan siapa yang berkata. Tetapi lihat pada apa yang dikatakan itu. Dan kadang-kadang kita bukannya tak nak dengar arahan ke ataupun nasihat ataupun teguran, kan? Tapi mungkin perkara itu datang daripada orang yang lebih muda daripada kita, kan? Orang yang lebih rendah jawatan dia mungkin, ataupun orang yang lebih kurang dia punya harta ataupun kedudukan, ataupun dia berlainan bangsa dengan kita, ataupun dia berlainan warna kulit dan sebagainya. Maka Allah nak ajar pada kita untuk melihat, untuk jangan melihat kepada siapa yang berkata-kata itu, tetapi terimalah nasihat ataupun teguran daripada sesiapa sahaja, kan? Kadang kita ibu bapa, kita dengar daripada anak-anak, suami dengar daripada isteri, kan? Suami dengar daripada isteri, yelah, suami kena dengar daripada isteri. Tapi suami dah selalulah dengar daripada isteri tu. Setiap hari dengar macam-macam daripada isteri, kan? Tapi kena dengar. Jangan sebab isteri tu hari-hari dia bercakap, itu tak nak dengar dia. Teguran ke apa kita dengar. Isteri pun kena dengar teguran daripada suami. Bos kena dengar pendapat daripada orang bawahan dia. Pemimpin dengar daripada pendapat daripada orang bawahan dia. Ustaz kena dengar daripada anak murid dia, kan? Sebab ustaz tak semestinya betul. Tak mesti 100% betul. Ada waktu yang salah. Maka kalau saya salah, tolonglah tegur saya. Dan begitulah Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab pada hari yang bermula daripada Abu Bakar. Abu Bakar pada hari pertama dia menjadi khalifah, antara isi ucapan dia kata apa? Tidaklah aku ini lebih baik daripada kamu semua. Tidaklah aku ini lebih baik daripada kamu semua. Maka Abu Bakar kata, berilah nasihat ataupun tegurlah aku kalau apa yang aku lakukan bertentangan dengan Allah dan Rasul. Dia bagi tahu siap-siap. Supaya tegur dia kalau apa yang dilakukan itu bertentangan dengan Allah dan Rasul. Bahkan tinggalkan apa yang dia suruh itu jika bertentangan dengan apa yang Allah dan Rasul telah sebutkan. Maka yang nak dilihat adalah pada apa yang nak disampaikan itu, bukan siapa yang menyampaikan. Kadang kita pilih-pilih, kan, ustaz ni best, ustaz ni cakap kan tak berapa best, kan. Ustaz ni dia seronok sikit sebab dia ada banyak lawak, dia banyak bercerita. Ustaz ni dia tak ada cerita, serius je, tak seronok. Maka kita jangan lihat pada siapa yang bercakap, kita biasakan apa yang dia nak cakap itu. Kalau kita nak ilmu, kita fokus kepada ilmu itu. Kalau apa yang kita buat itu salah, tak kisahlah siapa yang tegur pun, harta gelandangan kalau tegur kita pun, kita kena terima jika teguran yang diberikan itu adalah teguran yang betul. Baik. Idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kamu, tafassahu fil majalisi. Tafassahu fil majalisi. Berlapang-lapanglah ketika berada di dalam majlis. Baik, maka di sinilah yang dikatakan Allah nak mengajarkan adab kepada para sahabat ketika itu, dalam konteks ayat ini, bagaimana berada di dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada hari ini tak dapat nak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di dunia. Tapi mudah-mudahan Allah akan letakkan kita bersama-sama dalam satu majlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di syurga nanti, insya-Allah. InsyaAllah. Kita tak dapat nak bersama dengan Nabi dalam majlis ketika di dunia, tapi apa yang boleh kita ambil ialah kita ambil pengajaran itu.
Bila kita berada di dalam satu majlis. Tak kisahlah majlis apa kan. Majlis ilmu ke, majlis tahlil ke, majlis kenduri ke. Maka Allah ingatkan untuk apa? Tafassahu fil majalisi. Kita berlapang-lapang. Kita beri kita beri ruang kepada orang lain untuk duduk. Walaupun kita terpaksa berhimpit. Kan? Antaranya kadang solat Jumaat kan. Sekarang memang dah cukup lapang lah solat Jumaat ni. Sebelum ni kalau solat Jumaat kadang kita orang dah berdiri sebelah dah, kaki kita pun buat tak tahu, tak nak bagi ruang. Sebab nanti akan jadi sempit. Tapi Allah suruh kita tafassahu fil majalisi, berlapang-lapang ketika berada dalam apa jua majlis, tak kisah majlis apa benda pun. Dan paling utama ialah majlis ilmu. Majlis ilmu, kemudian majlis kenduri dan majlis yang seterusnya. Kerana kedua majlis ini, majlis ilmu dan juga majlis kenduri, dua majlis ini adalah majlis yang penting, yang utama dalam Islam. Baik. Apa antara kelebihan kalau kita berlapang-lapang dalam majlis? Kita nak melihat dalam konteks majlis ilmu. Kita bayangkan kalau kita sedang berada dalam majlis ilmu, di surau ataupun masjid ataupun tak kisahlah kita pergi dewan ke mana-mana, tapi majlis ilmu. Kita duduk, dewan penuh, tempat duduk penuh, tiba orang datang nak duduk. Tak ada tempat. Dan kita memberi ruang, sebab kita dah belajar ayat ni, kita pun okey. Allah kata tafassahu fil majalisi. Maka kita pun bagi ruang kepada orang untuk duduk. Maka apa antara perkara yang insya-Allah kita akan dapat? Yang pertamanya, kita akan mendapat ganjaran sebab kita mengikut perintah Allah. Allah suruh berlapang-lapang dalam majlis, kita pun bagi ruang orang lain untuk duduk walaupun dia dah sampai lambat. Kita sampai awal, sejam sebelum majlis dah sampai dah. Dia dah start setengah jam baru sampai. Nak duduk depan ni lah tu. Tapi tak apa. Sebab kita dah belajar ayat ni, kita pun bagilah ruang kepada dia untuk duduk. Yang pertama, insya-Allah Allah akan beri kita ganjaran pahala. Yang kedua, jika orang yang duduk itu, dia belajar, dia dapat satu manfaat daripada pelajaran itu, majlis itu, dan dia amalkan. Maka apa yang akan kita dapat? Apa yang akan kita dapat? Adakah kita dapat pahala juga? Pahala jugalah. Pahala? Macam kenapa puasa pula lah. kita dapat pahala? Dia mendapat ilmu sama. Ya, sebab apa? Sebab kita bagi ruang dekat dia, Ustaz. Ya. Sebab antara sebab dia boleh duduk dapat belajar ilmu itu sebab kita bagi ruang duduk kat dia. Kalau kita bagi ruang duduk kat dia hari tu, contohnya, dan kita waktu tu melanggar je kan, satu apa pun kita tak dapat, kan, kita tersengguk-sengguk, tak dapat apa. Tapi dia dapat satu perkara, satu ilmu baru, dan dia amalkan ilmu itu, maka kita dapat pahala selama mana dia mengamalkan. Katakan yang duduk tu pula dia cikgu. Bayangkan berapa ramai lepas tu dia akan ajar kepada orang lain. Dan sepanjang itulah Allah akan berikan kita pahala tanpa perlu kita berletih-letih, berpenat-penat. Sebabnya apa? Apa yang kita buat? Kita sponsor dia pergi belajar ke? Dia tempat duduk dia. Kita tolong riba dia ke waktu tengah kelas? Tak. Kita hanya bagi dia ruang duduk je dekat situ. Tetapi sebab dia kita mendapat pahala, dapat saham ganjaran yang berpanjangan. Melebihi daripada air sinar ganjaran dia. Baik. Itu pahala yang sangat mudah untuk dapat. Kan kadang kita nak bagi tempat duduk kat orang ni, kadang kita sakit hati. Kan? Dah sampai lambat, duduklah belakang. Tapi ini antara perkara yang melembutkan sikit hati kita. Ingat, dia dapat ilmu, insya-Allah Allah akan
berikan kepada kita juga pahala tanpa mengurangkan pahala dia. Sebab apa? Sebab dia boleh dapat ilmu itu sebab kita bagi ruang dia duduk di situ. Baik. Tengah bawa kereta, orang nak masuk simpang. Dapat pahala tak kalau kita bagi ruang jalan kat orang? Boleh. Sama juga dapat pahala juga. Kan? Kita ambil pada konteks apa? Berlapang-lapang. Dalam majlis ilmu kita berlapang-lapang, dekat jalan raya pun kita berlapang-lapang lah. Orang nak masuk simpang, bagilah masuk simpang. Orang nak masuk jalan kita kan, bagilah masuk jalan. Kita niatkan apa? Kita nak mudahkan urusan dia. Kita nak berlapang-lapang. InsyaAllah Allah akan berikan kepada kita pahala. Baik, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Apabila dikatakan kepada kamu, bila ada orang minta, bagilah ruang untuk aku duduk, maka Allah kata fafsahu, maka bagilah ruang, maka lapangkanlah ruang itu. Yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan melapangkan kamu. Baik, apa antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat ini? Ini adalah satu ayat yang lebih daripada ayat. Pada saya, potongan ayat ini lebih daripada ayat. Ia bukan setakat ayat, tetapi ia adalah apa? Ia adalah satu konsep. Allah nak mengajarkan kepada kita satu konsep. Satu konsep yang sangat penting dalam Islam. Saya pernah sebut tak mengenai al-jaza min jinsil amal? Saya pernah sebut tak? Saya pernah sebut ke tak rasanya? Al-jaza min jinsil amal. Kalau saya pernah sebut pun tak apa, kita ulang kaji tidak. Allah Allah. Tidak mengapa. Sebab kalau tak ulang-ulang nanti Tak ingat. Dengan saya pun tak ingat. Boleh nampak ke? Dia tak nampak. Belum lagi ya. Lambat sikit. Tak nampak. Nampak desktop je Ustaz. Tak apa, saya tulis dulu. Tak nampak lagi Al-jaza min. Nampak. Nampak. Al-jaza. Ini satu konsep dalam Islam. Iaitu al-jaza min jinsil amal. Al-jaza. Al-jaza'u min jinsil amal. Apa Uyun lah? Uyun. Al-jaza min Jinsil amal. Jinsi al-amal. Al-jaza'u min Jinsi amal. Al-amal. Ini bukan hadis. Ini bukan hadis. Jangan salah tulis pula bawah hadis. Ini bawah qawaid fiqhiyah, usul fiqh. Namanya al-jaza min jinsil amal. Apa maksud al-jaza? Berikan Al-jaza maksudnya balasan. lesson.
Al-jaza maksudnya balasan. Min Daripada. daripada. Siapa yang dah hafal min, maka dalam Al-Quran itu dia telah hafal beberapa peratus daripada terjemahan Al-Quran itu. Besar. Besar. Kerana huruf-huruf dalam Quran, min, ila, ala, itu semua mewakili hampir 15 hingga 20% daripada Al-Quran. Banyak. Sebab itu saya kata mudah aja kalau kita nak baca sambil faham makna dia. Sangat mudah. Baik, balasan itu min jinsil amal, bergantung pada jinsi apa? Jenisnya. Jinsi jenis. Jenis. Al-amal, amal. Amal. Ataupun pekerjaan ataupun perbuatan. Maka balasan itu, ni saya letakkan buka ayat terjemahan per kata, ayat yang kita boleh fahamlah. Balasan itu bergantung pada Amal, perbuatan. perbuatan. Kita nak terjemahkan secara tepat pun tak dapat sebab saya kekurangan bahasa Melayu saya lah, tak dapat nak terjemah dengan sangat tepat sebab jinsil amal itu daripada perbuat macam that specific perbuatan. Jinsi itu spesifik yang itu. Balasan itu bergantung pada perbuatan. Baik, ini adalah satu konsep dalam Islam. Dan ayat ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa beriman, apabila dikatakan kamu berlapang-lapanglah, maka lapangkanlah tempat, nescaya Allah akan melapangkan kamu. Maka adalah konsep dalam Islam iaitu al-jaza min jinsil amal, balasan itu bergantung pada perbuatan atau balasan itu adalah berdasarkan amalan. Ini berdasarkan firman Allah. Kita lihat surah 55, surah 55 ayat yang pertama. Ayat yang pertama pula. Ayat ke-60, maaf. Surah 55 ayat ke-60. Al-jaza'u. Pada muka surat 533. Muka surat 533 surah Ar-Rahman, surah ke-55 ayat ke-60. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Terjemahan. Bukankah tidak ada balasan bagi amalan yang baik melainkan balasan yang baik juga? Baik, Allah kata, bukankah tidak ada balasan yang baik melainkan balasan yang baik juga. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan adalah berdasarkan amalan ataupun perbuatan. Buat al-ihsan, buat baik, maka balasan dia juga akan mendapat baik. Kita lihat pula surah ke-42 ayat ke-40. Surah ke-42 ayat ke-40 pada muka surat 487. Muka surat 487. Surah Asy-Syura, surah ke-42 ayat ke-40. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha.
وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله فمن فمن عفا عفا وأصلح وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. إنه لا يحب الظالمين. Terjemahan. Jika kamu hendak membalas, maka balasan sesuatu kejahatan ialah kejahatan yang serupa. Dalam pada itu, sesiapa yang memaafkan kejahatan orang dan berbuat baik kepadanya, maka pahalanya tetap dijamin oleh Allah dengan diberi balasan yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang zalim. Baik. Maka ia adalah al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu adalah bergantung kepada perbuatan. Buat baik, ia akan dibalas baik. Buat jahat, ia akan dibalas jahat. Ini urusan kita dengan Allah, bukan urusan kita dengan manusia. Kan? Kadang bukannya maksud dia orang buat jahat dengan kita, kita kena buat jahat dengan dia. Tak, ini kita dengan Allah. Kita dengan Allah. Kalau kita sesama manusia, orang buat baik dengan kita, kita kena buat baik. Orang buat jahat dengan kita, kita kena buat baik juga. Dengan dia. Ini antara kita dengan manusia. Balasan yang akan kita dapat adalah berdasarkan perbuatan kita sekarang ini. Kalau kita buat baik, Allah akan balas kita dengan baik. Kita buat jahat, Allah akan balas kita dengan perbuatan yang jahat. Kalau orang itu apa? Dia Allah bagi dia Quran, dia baca dan dia faham, dia tadabbur dan dia ikut. Maka Allah akan bagi dia apa? Allah akan bagi dia pahala. Allah akan bagi kepada dia hidayah. Kerana apa? Kerana perbuatan dia. Dan siapa yang Allah bagi kepada dia Quran, dia baca, tak buat apa-apa. Ataupun dia baca, dia dah tadabbur dah, tapi tak ikut. Maka apa? Apa yang akan dia dapat? Dia akan dapat balasan berdasarkan apa yang dia lakukan. Itu. Siapa yang dia ingkar, maka ke atas dia lah nanti akibat daripada keingkaran dia itu. Siapa yang dia buat baik, dia akan mendapat nikmat ke atas kebaikan yang dia lakukan. Itu yang Allah sebutkan dalam surah yang ke-30 ayat ke-44. Ya, pada muka surat 409. Muka surat 409 surah Ar-Rum, surah ke-30 ayat ke-44. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Man kafara fa'alaihi kufruh Man kafara fa'alaihi kufruh wa man 'amila salihan falianfusihim yamhadun. ومن من عمل عمل صالحا صالحا فلأنفسهم يمهدون. Terjemahan. Sesiapa yang kufur, yang ingkar, maka dialah saja yang menanggung akibat kekufurannya itu. Dan sesiapa yang beramal soleh, maka mereka lah orang yang membuat persiapan untuk kesenangan diri mereka masing-masing. Baik. Siapa yang dia ingkar, tak nak ikut perintah Allah, dia tak nak ikut Quran, maka akibat perbuatan dia itu ketika di dunia, dia nanti akan menanggung akibat daripada perbuatan dia itu. Jadi siapa yang Allah beri kepada dia Quran, dia beriman, dia percaya dengan Al-Quran ini dan dia beramal dengan Al-Quran itu, maka sebenarnya dia sedang menyediakan untuk diri dia satu tempat yang menyenangkan, yang penuh dengan kenikmatan. Dalam ayat 45 itu Allah sebutkan sebagai apa? Liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus solihat min fadli. Sebagai balasan kepada orang yang dia beriman, dia percaya dan dia bertindak dengan iman itu, dia melakukan
amal soleh, perkara-perkara yang baik berdasarkan Al-Quran dan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka dia mendapat balasan berdasarkan apa yang telah dia lakukan. Dalam Al-Quran ada beberapa aspek, beberapa perkara yang Allah sebutkan mengenai perkara ini, iaitu al-jaza' min jinsil amal. Dan antaranya kita boleh lihat surah yang ke-47 ayat yang ke-7. Surah 47 ayat ke-7 pada muka surat 507. Muka surat 507. Muka surat 507 surah Muhammad. Surah ke-47 ayat yang ke-7. Baik. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Terjemahan. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu membela agama Allah, nescaya Allah membela kamu untuk mencapai kemenangan dan meneguhkan pendirian kamu. Kalau kamu tolong Allah, siapa yang akan tolong itu? Allah akan tolong. Sebab apa? Ya. Sebab al-jaza' sebut dalam bahasa Arab al-jaza' min jinsil amal. Baru sedap sikit dengar. Kan? Cerita kat orang kan. Kalau orang buat baik, kita kena buat baik. Allah akan buat baik dengan kita. Sebab al-jaza' min jinsil amal. Kawan dengar pun betul. Hebat dah ni. Kan? Baru masuk kelas tadabbur baru 2 kali saja. Tapi dah boleh al-jaza' min jinsil amal. Itulah nganga kawan-kawan tengah minum kopi tu kan, nganga dia kan. Baik. Begitu juga kalau kita lihat surah yang kedua ayat 152. Surah 2 ayat 152. Ke surat Pada muka surat 23. 22. Muka surat 23. Surah Al-Baqarah. Surat 23. Surah 2 ayat 152. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Terjemahan. Oleh itu, ingatlah kamu kepadaku dengan mematuhi syariatku, supaya aku membalas kamu dengan kebaikan. Dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu kufur akan nikmatku. Baik. Fadhkuruni adhkurkum. Kamu ingat aku ingat kamu. In tansurullah yansurkum. Kamu tolong Allah, Allah akan tolong kamu. Maka apa benda-benda ni? Inilah formula Allah ataupun sifir Allah. Kita boleh panggil sifir Allah ataupun formula Allah. Formula Allah, Allah dah bagi tahu dalam banyak ayat dia dalam Al-Quran. Dan formula Allah ini adalah kita ingin sesuatu, maka beri sesuatu. Kita ingin sesuatu, kita nak sesuatu, maka beri sesuatu. Baik. Contoh, kita nak dapat kelapangan dalam hidup. Kita nak dapat kelapangan rezeki. Kita nak dapat
kelapangan hidup. Yang paling penting kita nak kelapangan jiwa. Nak kelapangan hati, nak hati ni rasa tenang. Apa yang kita kena buat? Apa yang kita nak? Apa yang kita kena buat? Kalau kita nak dapat kelapangan, apa yang kita kena buat? Ingin sesuatu, beri sesuatu. Baca Kita Quran. ingin dapat kelapangan, kita kena buat apa? Beri kelapangan pada orang lain. Kita beri kelapangan pada orang lain. Ada dalil? Yang tadi lah. Ada dalil tak? Yang tadi yang pertama atas tu. Dia adalah ayat 11. Ya, Masya Allah. Dia dah tahu, Masya Allah. Dalil dia, kita tengah baca. Ayat yang ke-11. Idza qila lakum tafassahu fil majlis, Allah kata, fafsahu yafsahillahu lakum. Kamu lapangkan orang lain, yafsahillahu lakum. Allah akan lapangkan kamu. Kalau dalam konteks ayat, Allah suruh lapangkan dekat mana? Allah suruh lapangkan kat mana dalam konteks ayat? Dalam majlis. Dalam majlis. Kan? Allah suruh kita berlapang-lapang dalam majlis ilmu sahaja. Yang tu je. Dalam konteks ayat dia dalam majlis ilmu yang ketika dengan Nabi tu. Tetapi apa yang orang itu akan dapat? Yafsahillahu lakum. Allah akan lapangkan dia di mana? Lapangkan dia. Di mana yang Allah akan lapangkan dia? Orang tu dilapangkan dalam majlis ilmu. Dia pula Allah akan lapangkan dia di mana? Nampak pahalanya. Di akhirat kelak. Dalam kehidupan dia. Dalam kehidupan dia, di akhirat. Nak mana satu? Nak dalam kehidupan ke nak dekat akhirat? Dua-dua. Dua-dua Ustaz. Nak dua-dua. Ada dalil? Cakap tak ada dalil, tak boleh terima. Ayat ini. Ayat sebelah lah. Ayat ke-11. Allah kata yafsahillahu lakum. Allah akan melapangkan kamu, dan Allah tak sebut Allah nak melapangkan kamu itu apa. Allah biarkan itu ayat itu secara umum. Terbuka. Open Terbuka. statement. Open statement. Kamu yang kita lapangkan untuk orang lain ni dekat mana? Adakah kita bagi duit dekat dia ke? Kita beli dia rumah ke? Bagi dia kereta? Tak. Dalam konteks ayat ni kita buat apa? Lapangkan dalam majlis ilmu. Majlis je. Sikit je. Tak luar pun apa benda. Tak luar apa benda pun pada kita. Tapi apa yang akan kita dapat? Yafsahillahu lakum. Allah akan lapangkan kamu dari segenap kehidupan kamu. Allah akan lapangkan. Masya Allah. Ini formula Allah. Kita nak dapat sesuatu, kita beri sesuatu. Dan kita buat sesuatu pun bukanlah perkara yang besar sangat pun. Tak besar. Kita buat benda tu kecil. Tak penat pun kita bagi ruang dekat orang. Kalau dalam konteks ayat ni. Tapi yang kita dapat itu adalah kelapangan daripada Allah dari segenap penjuru kehidupan kita. Kita boleh, Ustaz, boleh ke kita mengharapkan benda tu? Jika ini antara formula yang Allah berikan, kita buat, mudah-mudahan nanti Allah akan bantu kita. Allah dah janji. Ada ulama yang antara amalan dia lah, dia buat apa? Contoh, dia selalu pergi berjumpa dengan anak yatim. Kerana Nabi kata dia dan anak yatim seperti ini. Rapat dia dua jari, sangat rapat ketika ditunggu. Maka apa yang dia buat, dia selalu baik dengan anak yatim. Dan bila dia jumpa anak yatim, dia akan menyantuni anak yatim, dia akan cakap baik, dia akan melutut di hadapan anak yatim tu dan dia akan bagi duit. Niat dia apa? Niat dia mudah-mudahan dia kasihan kepada anak yatim ini, di akhirat nanti Allah akan kasihani dia. Maka tidak mengapa, kita buat untuk tujuan akhirat kita. Tak apa. Kita jangan buat untuk kita punya tujuan dunia semata-mata. Kadang kita berhenti setakat tujuan dunia. Itu yang Allah sebutkan dalam ayat surah Al-Baqarah. Sekejap, saya tengok sekejap. Surah yang kedua. Ayat ke-200. Ayat surah 2. Ayat 200. Pada muka surat 31. Muka surat
31. Muka surat 31. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 30 ayat 31. Ayat 31. Ayat 200. Maaf, muka surat 31. Masaknya. Baik, Allah berfirman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا الله كذكركم آباؤكم أو أشد ذكرا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ فَمِنَ ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Terjemahan. Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan ibadah haji kamu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingati Allah dengan membesarkannya. Sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut, memuji-muji nenek moyang kamu, bahkan dengan sebutan yang lebih baik lagi. Dalam pada itu, ada antara manusia yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Orang ini diberikan kebaikan di akhirat. Orang ini diberikan kebaikan di dunia dan tidak ada baginya sedikit pun kebaikan di akhirat. Wow. Baik. Maka ada sebahagian daripada manusia yang diminta kebaikan, ya Allah bagilah lapangkanlah rezeki, murahkanlah rezeki, bagi anak ramai, anak pandai, bagi rumah, bagi kerja bagus, bagi gaji besar. Allah bagi semua tu. Semua tu Allah bagi. Setiap yang diminta Allah bagi. Tapi Allah kata apa? Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dekat akhirat dah tak ada dah lagi apa-apa untuk dia. Sebab dia minta itu setakat hanya untuk dia di dunia. Allah bagi semua itu, akhirat habis. Kata dia. Sebab itu pada ayat ke-201 tu Allah ajarkan apa? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan sebagai orang lain dia minta kepada Allah, ya Allah bagilah kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Orang yang sebegini Allah sebut ayat yang ke-201, ayat yang ke-202, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Orang yang macam inilah nanti dia akan mendapat bahagian, akan dapat portion dia daripada apa yang dia telah usahakan itu. Dan Allah itu sari'ul hisab yang maha cepat perhitungannya. Minta dunia, minta juga akhirat, orang macam ni Allah akan bagi bahagian kepada dia. Kalau Allah tak bagi dia di dunia, tapi bahagian di akhirat nanti dia pasti akan dapat. Tapi kalau orang yang setakat dia minta di dunia, Allah akan bagi di dunia. Mungkin Allah bagi dan mungkin Allah tak bagi. Kalau Allah bagi, dia dapatlah satu bahagian. Tapi kalau Allah tak bagi, lagi teruklah keadaan dia. Dunia pun tak dapat, akhirat pun tak dapat. Maka al-jaza' min jinsil amal. Formula Allah ini bila kita nak sesuatu, kita beri sesuatu, kita nak Allah lapangkan kehidupan kita di dunia dan lapangkan kehidupan kita di akhirat. Maka kita lapangkanlah orang lain. Dengan niat mudah-mudahan ya Allah aku lapangkan orang lain ini, nanti ke akhirat engkau pun akan lapangkan aku nanti. Ketika pada mahsyar nanti kita semua sedang berhimpit-himpit. Dan Allah itu tidak kedekut. Allah tak kedekut. Kalau Allah bagi kita kelapangan ketika di dunia pun tidak ada masalah untuk Allah Azza wa Jalla. Tapi niat kita itu yang kena kita ambil kira. Sebab itu kadang ada orang yang kadang bila pergi seminar yang ni kan, perniagaan ke, seminar untuk bangkit ke kan, cerita tentang rezeki, maka antara perkara yang memang wajib ditekankan apa dia suruh buat apa? Kalau nak tarik rezeki ni, magnet rezeki ni, apa yang kena buat? Kena solat duha. Kena bersedekah. Lebih-lebih lagi setiap pagi kan, sedekah subuh dia panggil. Maka semuanya bersungguh-sungguh nak buat solat duha, nak bersedekah pagi. Tapi niat dia untuk apa?
Kena tengok, kalau niat dia hanya untuk nak Allah bantu dia dalam niaga, Allah akan bantu. Tak bagi kekurangan pada Allah apa-apa pun. Tetapi sia-sialah dia punya solat duha itu dan sia-sialah infak dia itu. Kerana ia hanya setakat di dunia sahaja. Di akhirat dia tidak akan mendapat apa-apa. Maka ini perkara yang perlu diberi perhatian. Formula Allah inilah dia. Kita bagi sesuatu, Allah akan bagi balik pada kita. Kita nak sesuatu, kita bagi sesuatu, Allah akan bagi balik. Exactly apa yang kita bagi dekat orang lain, bahkan lebih lagi. Tetapi niatkan semuanya untuk akhirat. Akhirat. Maka kalau kita nak Allah lapangkan kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat, maka apa yang perlu kita lakukan? Kita lapangkan orang lain. Orang lain. Baik. Kalau kita nak Allah bantu kita ketika di dunia dan lebih-lebih lagi nanti ketika di akhirat, apa yang perlu kita lakukan? Al-jinsi al-amal. Kalau kita nak Allah bantu kita ketika di dunia dan lebih lagi ketika di akhirat, apa yang perlu kita lakukan? Buat baik dengan orang. Baik di dunia. Kita kena buat benda yang sama. Kita nak bantuan Allah, kita kena orang lain. kita kena bantu orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah sentiasa menolong hamba, seorang hamba, selama mana hamba tersebut menolong saudara dia. Ya. Allah sentiasa menolong seorang hamba selama mana hamba tersebut menolong saudara dia. Al-jaza' min jinsil amal. Min jinsi min amali. Kita, selama mana kita membantu saudara kita yang lain, selama itulah Allah akan menolong kita. Allah tolong kita di dunia, alhamdulillah. Tapi yang lebih kita perlukan adalah bantuan Allah ketika Di akhirat. Maka kita nak dapat bantuan Allah, yang perlu kita lakukan ialah kita Bantu orang lain. bantu orang lain. Baik. Kita nak disayangi oleh Allah. Apa yang perlu kita lakukan? Sayang orang lain. Kita sayang orang lain. Yang orang lain. Kita sayang orang lain. Ya. Nabi SAW bersabda, saya sebutkan ni ada beberapa hadis. Kalau nak saya boleh tuliskan nanti terjemahan dia, atau saya sebutkan, boleh tuliskan terjemahan dia. Ya. Nabi SAW bersabda, irhamu man fil ardh yarhamukum man fis sama. Sayangilah makhluk yang di bumi, nescaya yang di langit menyayangimu. Sayangilah makhluk yang di bumi, nescaya yang di langit menyayangimu. Saya tuliskan terjemahan dia. Nanti saya sharekan nota kita ni. Sayangilah Nescaya Allah. Nescaya yang di langit. Dalam hadis disebut nescaya yang di langit Menyayanginya. menyayangimu. Allah guna irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk yang di bumi, nescaya yang di langit menyayangimu. Siapa ada di langit? Malaikat. Malaikat. Allah dan juga Malaikat. para malaikat. Berapa bilangan para malaikat? Banyak. Kita dah pernah kira itu. Berapa banyak bilangan para malaikat? 300 200 juta. 200 juta. 2.6 bilion. 2.6 bilion. Kita dah sebutkan hadis mengenai apa? Baitul Izzah, kan? Baitul Izzah. Baitul Izzah. Kan? Baitul Izzah tu apa? Ini ulangan lama ni, nak selak tak sempat ni. Malaikat. Allahu alam. Allah alam bersawab. Wallahu alam, jawapan selamat kan?
Wallahualam. Dia Allah. macam jawapan para sahabat. Para sahabat kalau Nabi tanya dia akan jawab Allah wa rasuluhu a'lam. Memang betul kan? Allah wa rasuluhu a'lam. Baitul Izzah kan, kita sebutkan Baitul Izzah adalah tempat yang di langit, tempat di langit, dan dia adalah tempat ibadah atau tempat tawaf untuk malaikat. Ya Allah. Yang dia sejajar dengan apa? Bah. Dengan Dengan Kaabah. Yang mana Nabi kata kalau Baitul Izzah ni jatuh, dia akan jatuh tempat-tempat dekat atas Kaabah. Dekat situ tempat ibadah malaikat, mereka bertawaf. Berapa ramai malaikat yang masuk situ setiap hari? Setiap hari masuk dalam tu 70,000 malaikat. 70,000 malaikat masuk ke dalam tu setiap hari, dan mereka tidak akan kembali lagi sehingga hari kiamat. Allah Rabbi. So yang masuk dalam tu seramai setiap hari 70,000 malaikat, dan mereka tidak akan kembali lagi sehingga ke hari kiamat. Sebab apa mereka tak kembali? Nak bagi ruang hak malaikat lain. Bukan nak bagi ruang. Lepas habis 70,000 tu dia pergi beratur, turn tak sampai. Tak sampai. Sampai hari kiamat turn dia belum sampai lagi. Sebab nak tunjukkan ramainya malaikat. So kalau 70,000 masuk satu hari, kan, kita katakanlah kali dengan 365. 70,000 kali 365. Setahun 3 juta. 25.55 juta. Setahun. Hadis ni Nabi sebut 1,400 tahun. Kita ambillah 1,400 tahun. Itu dia. 10, ratus ribu, puluh ribu, 10 juta, 10 juta, ratus juta, bilion, 10 bilion. 35 bilion 770 juta. Ini 1,400 tahun dulu. Tapi Allah ciptakan Al-Qalam dan juga Al-Kitab itu adalah 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maknanya lebih entah berapa trilion, lepas trilion apa pun saya tak tahu, bilangan malaikat. Maka Allah kata sayangilah makhluk yang di bumi, nescaya 35 bilion malaikat di langit dan Allah Azza wa Jalla akan menyayangi. Hadis ini memang sangat hadis yang kita baca ni sangat hebat. Statusnya memang apa ya? Statusnya Hasan. Status hadis ni okey, baik. Terima kasih Encik Nurul tanya. Sangat penting. Sangat penting. Kenapa kena tanya status hadis? Nanti orang ingat Daif lah, apalah mabuk lah, macam. Sebab kita tak nak menjadi orang yang kita sangka kita buat baik, tapi rupanya kita telah buat yang tak baik. Kita sangka dapat pahala, tapi rupanya dapat dosa. Kita sangka kita yang sebarkan itu hadis Nabi, tapi sebenarnya kita telah berdusta atas nama Nabi SAW. Sebab itu penting untuk tahu mengenai status hadis. Dan saya bagi tahulah, saya mohon maaf kalau saya tak sertakan status hadis, tapi bermula daripada kita punya perbincangan surah Al-Fatihah hari itu, daripada A'udzubillah sampailah yang ini, dan sampai nanti kita habis sama-sama bertadabbur. Kalau saya bagi hadis, dia dua, sama ada hadis itu hasan ataupun hadis itu sahih. Dua saja. Kalau hadis itu dhaif, saya akan sebut hadis itu dhaif. Tapi selalunya saya jarang untuk, ataupun saya tak akan ambil hadis yang dhaif sebab saya takut bercampur pada diri saya. Sebab kadang kita hafal hadis tu, takut nanti saya tercampur dengan dhaif dengan yang hasan atau yang sahih. So bila saya cerita kat orang, saya bercampur. Ini dhaif ke tak? Sebab saya kadang lemah sikit bab ingat yang tu, status hadis tu. Jadi selalunya saya tak masukkan hadis yang dhaif. Saya masukkan hadis yang hasan ataupun sahih. So kalau kita nak share, kita boleh terus share, kita tak perlu nak risau. So saya pun kalau saya nak share, saya dah tak perlu risau dah. Sebab saya dah check dulu status hadis tu sebelum saya share. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Dah sangat penting soalan ni, sangat penting. Sebab kalau saya salah bagi status hadis, kan, orang lain pun akan sebarkan perkara itu kepada orang lain, dan orang lain sebarkan kepada orang lain, dan man kafara fa alaihi kufruh, buat perkara yang tak baik, al jaza' min jinsil amal. Kan? Saya buat balik situ. Balik bahkan balik kepada ayat saya. 11. Saya dia punya sumber prima je saya. Semua nanti saya akan kena tanggung. Baik.
Kita nak Allah sayang kita, apa kita kena buat? Kita Sayang orang lain. kita sayang orang lain. Baik. Kita nak Allah mudahkan urusan kita. Mudahkan urusan. Sama Apa yang juga. perlu kita lakukan? Kita kena mudahkan urusan Urusan orang lain. orang lain. Nabi SAW bersabda, saya bagi yang ini tadi. Yang ini tadi dia riwayat Allah Muhammad. Riwayat At-Tirmidzi. Baik. Nabi SAW bersabda, barang siapa man yassara ala mu'assirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesusahan, Allah akan memudahkannya. Di mana Allah akan mudahkan itu? Akhirat. Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Akhirat. Barang siapa yang memudahkan orang Dalam yang kesusahan. sedang dalam kesusahan, Allah akan memudahkan di dunia dan akhirat. Baik, saya cek kejap. Hadis ini riwayat Muslim. Minta tolong mutekan phone ya. Siapa yang ada cucu sebelah tu tolong. Cucu nak belajar sekali. Cucu pun nak belajar, ada itu masalah tu. Mudah-mudahan cucu nanti menjadi pentadabbur insya-Allah. Ya, insyaAllah. Buat kerja Baik. Maka Allah kata barang siapa mudahkan urusan orang yang sedang dalam kesusahan umum. Siapa saja sedang dalam kesusahan, apa juga susah. Tengah susah duit, tengah susah pekerjaan, tengah susah hati, tengah susah tepi jalan kereta rosak, kita tolong. Orang tak payah pancit, kita berhenti tolong. Apa yang Allah akan mudahkan kita? Allah akan mudahkan kita. Jalan kita. Allah tak sebut Allah akan mudahkan apa. Allah sebut umum. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan mudahkan urusan dia di dunia dan akhirat. Allah sebut apa saja urusan kita Allah akan mudahkan. Untuk orang duduk tepi jalan kan, nak balik tak ada kenderaan, teksi jauh, kita orderkan Grab je. Kita orderkan Grab je. Tapi Allah akan bantu kita mudahkan urusan kita di dunia dan juga di akhirat. Apa juga urusan orang kita mudahkan. Kan? Ini bagus kalau siapa yang pernah kerja-kerja kerajaan kan, kerja immigration ke, kerja kat UTC ke, kan? Kan orang yang nak buat urusan dia kan susah. Dia mudahkan urusan. Allah akan mudahkan urusan dia di dunia dan juga di akhirat. Baik. Kalau kita nak Allah tunaikan hajat kita, apa kita kena lakukan? Sembahyang hajat. Tunaikan hajat orang juga. Tunaikan hajat orang lain. Allah akan kalau kita nak Allah mudahkan urusan kita, apa kita kena lakukan? Kita mudahkan urusan lain. Saya dengar tadi macam orang sebut sembahyang hajat. Ustaz tanya hajat. Itu saya dengar tadi macam sembahyang hajat tu saja. Iyalah sebab nak berhajat dengan Allah. Hajatlah munajatlah. Betul. Tapi kita nak cerita tentang al-jaza' min jinsil amal itu. Kita nak Allah tunaikan hajat kita, apa yang perlu kita lakukan adalah kita tunaikan hajat orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allah fi hajatihi." Barang siapa yang dia menunaikan hajat saudara dia, Allah akan menunaikan hajatnya. Barang siapa yang menunaikan hajat saudaranya,
menunaikan hajat saudaranya, Allah akan menunaikan hajatnya. Sekejap ada panggilan kejap daripada office. Baik, barang siapa yang menunaikan hajat saudaranya, Allah akan menunaikan hajat. Tulisan ni besar sangat ke ataupun okey? Okey. Boleh. Nampak macam marah pula tulisan ni besar sangat. Besar sikit tak apa. Ini juga hadis ini adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau riwayat Bukhari dan Muslim ini maknanya memang Sahih. memang power. Kan kalau kopi ni dia standard kopi Tongkat Ali pure. Yang paling powernya. Maka Allah kata barang siapa yang menunaikan hajat saudara dia umum, apa saja hajat, kecil ataupun besar, Allah akan menunaikan hajat dia. Baik. Kalau kita nak di dunia dan di akhirat Allah tutup aib kita, apa yang perlu kita lakukan? Jangan buka aib orang lain. Buka aib orang. Kita jangan buka aib orang ataupun kita tutup aib orang lain. Nabi SAW bersabda, "Man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Dua dia akan dapat. Dia buat satu je. Barang siapa yang Allah SWT. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, Allah akan menutup aibnya di dunia dan juga akhirat. Hadis adalah Allah. Riwayat Muslim. Baik. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, Allah akan menutup aibnya di dunia dan juga di akhirat. Nak tanya sikit, Ustaz. Ya saya. Yang dimaksudkan dengan aib ni, secara keseluruhannya tu apa? Aib itu adalah apa benda yang orang lain buat yang tak elok. Yang boleh menjatuhkan maruah dia, yang boleh menjejaskan status dia. Contoh, orang kenal dia dengan orang yang baik, maka dia buat satu perkara yang tak berapa nak baik. Jadi maksud kita tutup aib dia tu, kita jangan cerita kat orang, kita jangan hebahkan benda tu walaupun dia salah, Ustaz. Ya. Walaupun apa yang dia buat tu salah dari sisi undang-undang, dari sisi undang-undang yang ada lah. Baik. Maksudnya macam tu. Pertamanya, kalau kesalahan itu dibuat di halayak ramai. So, kita kena tegur orang tu di halayak ramai juga. Kita jangan cerita kat orang lain, kita tak tegur dia. Salah. Baik. Orang tu dia buat salah ataupun dia buat benda yang tak baik ketika dia bersendirian dan kita ternampak ataupun dapat tahu perkara tu. Maka kita kena tutup perkara yang dia buat tak baik itu daripada kita bercerita kepada orang lain. Okay. Baik, tapi kalau perkara yang dia buat tak baik itu adalah menjejaskan orang lain, berkaitan dengan orang lain, melanggar undang-undang dan sebagainya, maka itu kita kena, pertama kita kena tegur dia. Yang kedua, kalau dia melibatkan orang lain, maka kita kena beritahu kepada pihak yang berkuasa. Kerana dia telah melakukan kesalahan kepada orang lain. Jadi dia telah menganiayai orang lain. Dia bukan kesalahan pada diri dia. Tapi kalau kesalahan yang dilakukan berkaitan dengan diri dia, maka kalau kita
tak sengaja dapat tahu perkara itu, maka kita kena sembunyikan. Contoh kalau orang masjid pergi ambil duit masjid, itu kita tak boleh nak sembunyikan sebab memanglah dia ambil duit masjid itu dia seorang-seorang je. Tapi yang diambil itulah duit orang ramai dan dia telah berkaitan dengan orang ramai. Maka bila berkaitan dengan orang ramai, dia telah menganiayai. Susah sebut. Menganiayai orang lain. Maka kita kena ceritalah. Kita kena bagi tahu. Tapi jangan cerita dekat semua orang yang tak berkaitan. Pergi cerita satu kampung, satu guru WhatsApp, tak payahlah. Kita cerita pada yang pihak berkuasa, yang AJK Masjid. Asal kita keluar masjid, cerita kat AJK Masjid. Kalau boleh kecilkan lagi, cerita kat pengurusi je. Macam bila pengurusi dengan bendahari, tu je. Tak perlu nak cerita dekat semua orang yang dia tak perlu pun tahu perkara itu. Maksudnya kalau dia tak tahu pun tindakan boleh diambil. Tak apa. So tak payah cerita, boleh semua cerita pada yang berkaitan saja. Kalau kita bercerita, contoh orang ambil duit masjid, kita cerita dekat pengurusi dan bendahari sahaja. Dan kita tak cerita pun dekat orang lain. Maka walaupun kita telah bercerita dengan pengurusi dan bendahari itu, kita tetap juga termasuk dalam orang yang menutup aib dia. Sebab kita tutup aib dia boleh pengetahuan orang lain yang tidak sepatutnya tahu. Yang pihak berkuasa masjid memang dia patut tahu sebab dia nak uruskan hal ni, so tak apa kita bercerita. Tapi untuk orang lain yang tak sepatutnya tahu, kita tak bercerita, maka kita telah menutup aib dia. Apa jua kesalahan. Dengan harapan mudah-mudahan nanti Allah akan menutup aib kita, kerana kita sahaja yang tahu apa yang kita lakukan secara bersendirian, kan? Hatta kadang kita punya pasangan pun tak tahu, kita sahaja yang tahu dan Allah. Maka kita ketika kita buat satu perkara yang tak baik itu, kita sangat berharap orang lain tak tahu, kan? Maka begitu juga orang lain, ketika dia buat perkara yang tak baik bersendirian, dia berharap orang lain juga tak tahu. Dan Allah takdirkan mungkin kita dapat tahu. Maka kita tutuplah aib dia, jangan cerita ke orang, kita jangan sebut pun dekat dia yang kita ni tahu. Buat macam tak ada apa-apa je. Mudah-mudahan Allah nanti akan tutup aib kita di akhirat. Nanti yang mana kita sangat-sangat memerlukan itu ketika di akhirat. Baik. Maka ini adalah formula Allah Azza wa Jalla. Kita nak dapat sesuatu, kita beri sesuatu. Tetapi perlu juga kita ingat bahawa formula ini dia boleh makan tuan. Formula ini dia boleh makan tuan. Seperti mana yang telah kita sebutkan surah ke-42 ayat 40 tadi. Surah 42 ayat 40 tadi yang kita dah baca tadi, iaitu Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan bagi orang yang buat kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Dan juga surah Ar-Rum tadi, surah 30 ayat 44, man kafara fa'alaihi kufruh. Barang siapa yang dia engkar, maka akibat keengkaran dia itu adalah atas diri dia. Maka sebagaimana kita seronok, kita buat baik, Allah akan balas baik dengan kita. Kita tunaikan hajat saudara kita, Allah akan tunaikan hajat kita. Kita tutup aib orang lain, Allah akan tutup aib kita. Maka kita juga perlu ingat formula ini akan makan tuan. Kalau kita buat jahat dekat orang lain, maka kita juga akan mendapat balasan yang sama. Kita buat jahat kepada orang lain di dunia, tetapi kita akan mendapat balasan tu nanti di mana? Akhirat. Di akhirat, itu pasti. Di dunia mungkin kena, mungkin tak kena. Tetapi di akhirat nanti pasti kena. Maka ini satu formula yang perlu kita ingat. Yang perlu kita ingat. Kerana Nabi SAW bersabda, ahlul ma'rufi fid dunya, ahlul ma'ruf fil akhirah. Ahlul munkar fid dunya, ahlul munkar fil akhirah. Orang yang dia selalu buat baik di dunia, mereka itulah nanti yang dikenali di akhirat sebagai ahli kebaikan. Sebagai orang yang banyak buat baik. Dan orang yang selalu buat jahat dekat dunia, nanti ke akhirat dia akan dikenali sebagai ahli kejahatan. Orang yang selalu buat kejahatan. Dan antara kebimbangan kita ketika di dunia ini adalah beberapa firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Kita lihat
surah yang kedua ayat ke-10. Surah kedua ayat 10 pada muka surat ke-3. Muka surat ke-3. Ya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Terjemahan. Dalam hati mereka, yakni golongan yang munafik itu, terdapat penyakit syak dan hasad dengki. Lalu Allah menambahkan lagi penyakit mereka dengan menurunkan Al-Quran yang mereka ingkari itu. Dan mereka pula akan beroleh azab yang pedih lagi menyakitkan disebabkan mereka berdusta dan mendustakan kebenaran. Baik. Maka yang kita bimbang ni ialah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambahkan lagi penyakit kepada mereka. Maka kita bimbangi hati yang mempunyai penyakit itu adalah hati kita. Lalu kita bimbang Allah akan menambahkan lagi penyakit di dalam hati kita, menyebabkan kita makin tak nampak petunjuk, cahaya petunjuk, cahaya hidayah itu makin kita tidak nampak. Sehingga kan nanti nak buat baik kepada orang pun tak lalu dah. Nak tolong orang benda yang sikit pun, kan? Macam dalam ayat yang kita sedang bincangkan ni, nak bagi tempat duduk, nak lapangkan tempat duduk kat orang pun tak boleh. Sebab apa? Hati tu rasa macam itulah, siapa suruh datang lambat? Aku susah payah datang awal, bersiap awal, bangun awal. Kau datang lambat, senang-senang nak duduk depan. Kita bimbang nanti bila hati kita ada penyakit, Allah akan menambah lagi penyakit di dalam hati kita. Kerana apa? Kerana al-jaza' min jinsil amal. Juga kita bimbang dengan satu lagi firman Allah di surah 61 ayat yang ke-5. Pada muka surat 551. Muka surat 551 surah As-Saff, surah ke-60 ayat ke-5. 61. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والله لا يهدي القوم الفاسقين. والله لا يهدي القوم الفاسقين. Terjemahan. Ingatlah peristiwa ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakiti aku sedangkan kamu mengetahui bahawa sesungguhnya aku ini pesuruh Allah kepada kamu? Maka tatkala mereka menyeleweng daripada kebenaran yang mereka sedia mengetahuinya, Allah selewengkan hati mereka daripada mendapat hidayah. Sememangnya Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang fasik.
Maka ketika mana seseorang itu, Nabi SAW telah datang kepada dia. Nabi datang kepada dia dengan membawa Al-Quran. Al-Quran telah sampai kepada dia. Dia dah baca Al-Quran. Tapi setelah itu dia berpaling daripada Al-Quran. Cukup dengan baca, dia tak rasa dia perlu faham Al-Quran itu. Cukup dengan baca dan juga faham, dia tak rasa dia perlu ikut apa yang Al-Quran suruh. Maka ketika mana dia berpaling daripada Al-Quran, maka ketika itu Allah akan memalingkan hati dia. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Dia berpaling, Allah akan palingkan dia. Kerana al-jaza' min jinsil amal. Dia berpaling daripada Al-Quran, Allah akan palingkan hati dia daripada kebenaran. Maka dia akan makin jauh daripada perkara yang baik. Makin jauh daripada nak buat perkara yang baik. Kerana apa? Dia telah berpaling daripada Allah, daripada Al-Quran. Lalu Allah palingkan juga hati dia. Begitu juga Ustaz, surah berapa tadi Ustaz? Surah berapa tadi? 61 ayat ke-5. Surah 61 ayat ke-5. Begitu juga kebimbangan kita pada firman Allah dalam surah yang ke-20 ayat 126. Surat 321. Pada muka surat 321. Muka surat 321 surah Taha. Surah ke-20 ayat 126. Baik. Muka surat 321. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kita nak baca sekali ayat 127 boleh? Ayat 127. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. Terjemahan 126. Allah berfirman, demikianlah keadaannya, telah datang ayat-ayat kami kepadamu, lalu engkau melupakan serta meninggalkannya, dan demikianlah engkau pada hari ini dilupakan serta ditinggalkan. Masya-Allah. Ayat 127. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak beriman kepada ayat-ayat keterangan Tuhannya. Sesungguhnya azab akhirat itu lebih berat dan lebih kekal berbanding dunia. Allah. Maka Allah kata, Na'udzubillah min zalik. Telah datang kepada kamu ayat-ayat Allah. Al-Quran telah datang. Fanasitaha, maka kamu melupakannya. Apa maksud melupakan ayat-ayat kami itu, iaitu melupakan Al-Quran itu? Tak baca. Tak baca. Baca Allah. Dia tak baca. Kan? Dia tak baca. Yang pertamanya dia tak baca. Tak baca. Yang kedua, kalau dia baca pun dia tak tahu. Dia tak faham apa yang dia baca. Yang ketiga, kalau dia baca dan dia faham pun dia tak amal. Dia tak ikut apa yang dia baca dan dia faham itu. Maka dia telah melupakan ayat-ayat Allah. Maka nanti ketika di akhirat, Allah tak kata ketika di dunia. Allah kata wa kadzalikal yaum. Al-yaum itu adalah hari, itu maksud dia nanti ketika di akhirat. Wa kadzalikal yauma tunsa. Seperti saya katakan tadi, kita buat tak baik dekat orang, Allah akan balas. Kalau kita tak dapat dekat dunia balasan buruk itu, akhirat nanti dia adalah pasti.
Dan balasan kalau kita dapat ketika di akhirat itu, itulah yang paling buruk. Kerana apa? Kerana dalam ayat 127 tu Allah kata apa? Penghujung ayat 127. Allah kata apa? Wala azabul akhirati asyad wa abqa. Dan azab pada hari akhirat itu adalah lebih teruk, lebih dahsyat dan Kekal. berkekalan. Kita zalimi orang, kita ambil duit orang kat dunia ni, kita buat aniaya kat orang kat dunia sekali tu je. Tapi nanti ketika di akhirat kita akan dibalas dengan balasan yang sama, tetapi adalah asyad, lebih teruk lagi, dan wa abqa, berkekalan macam itulah sampai bila-bila. Kita pinjam duit orang, kita tak bayar. Orang tu sampai katakan bankrupt. Orang tu bankrupt dekat dunia je, tapi kita nanti di akhirat akan bankrupt lebih teruk daripada orang tu bankrupt kat dunia, dan abqa, selama-lamanya kita akan bankrupt. Maka orang yang ketika di dunia dia melupakan ayat-ayat Allah, maka nanti ketika di akhirat, walaupun kat dunia dia rasa hidup dia macam biasa je. Dah umur 40-50 tahun tak pernah baca Quran, ataupun baca dia tak pernah faham, tapi hidup macam biasa je. Hidup kerja ada, isteri ada, anak ada, kereta ada, rumah ada, semua elok, kerja elok. Tak ada apa-apa masalah langsung pun. Tapi bukan itu petanda kehidupan dia baik. Kerana Allah akan beri nanti balasan dia ketika nanti di akhirat. Wa kadzalikal yauma tunsa. Dan demikian kau buat di dunia, maka al-yaum pada hari ini, ketika di akhirat tunsa, engkau akan dilupakan. Dan ketika di akhirat, Allah sahajalah harapan yang kita ada. Dan kalau Allah kata hari ini aku lupakan engkau, aku tak kisah tentang engkau, aku tak ambil peduli tentang engkau, siapa lagi yang boleh membantu kita? Hatta Nabi SAW pun tak boleh nak bantu kita. Nabi boleh nak pergi minta syafaat kepada Allah untuk kita. Malaikat boleh nak minta syafaat kepada Allah untuk kita. Sahabat-sahabat kita boleh nak minta syafaat untuk kita kepada Allah. Tetapi ia bergantung kepada siapa? Allah. Rahmat Allah. Ia bergantung kepada Allah. Kan? Semua nanti bergantung kepada illa biizni. Keizinan daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah tak izinkan, siapa pun minta syafaat, pertolongan untuk kita, tidak akan dapat. Dan orang yang pada hari akhirat nanti Allah dah lupakan dia, Allah dah tak kisah lagi tentang untung nasib dia, lantaklah kau nak tergulik ke, nak terbalik ke, Allah dah tak kisah dah. Maka siapa lagi yang boleh nak tolong dia? Tidak ada siapa lagi yang boleh nak tolong dia. Maka ia bermula di sini, ketika di dunia. Walaupun Allah sebutkan, walaupun konsepnya ialah, formulanya ialah apa? Al-jaza' min jinsil amal, kan? Buat baik dapat baik, 1000 dapat 1000 bahkan lebih. Tetapi kita perlu ingat juga formula yang sama juga boleh memakan diri kita. Kalau kita buat tak elok, kita buat jahat, buat dosa ataupun buat maksiat, kita tak hiraukan Al-Quran ini untuk baca faham untuk diri kita, untuk ahli keluarga kita, maka nanti ketika di akhirat kita akan mendapat balasan yang sama, formula yang sama juga digunakan ke atas kita, dan formula itu akan memakan diri kita ketika itu. Maka Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kamu, tafassahu fil majalisi, berlapang-lapanglah kamu ketika berada di dalam majlis, fafsahu, maka berlapang-lapanglah, yafsahillahu lakum, nescaya Allah akan melapangkan kamu. Allah guna perkataan yafsahillahu lakum itu dalam bentuk yafsahi, itu dalam kata kerja bentuk apa? Mudhari'. Dalam bentuk mudhari'. Maksudnya apa? Maksudnya Allah akan sentiasa, Allah akan berterusan melapangkan kita. Kalau bukan dalam kehidupan kita di dunia, nanti pasti di akhirat. Hatta nanti di dalam kubur. Ketika mana kita sangat memerlukan kubur kita, lubang kubur kita itu dilapangkan, maka Allah akan melapangkan lubang kubur kita. Ketika itu insya-Allah, sebabnya apa? Kita melapangkan urusan lain ketika di dunia. Konteks ayat ini ialah dalam majlis ilmu kita lapang bagi orang lain duduk.
dan Ya, ia termasuk juga dalam konteks umum, iaitu apa sahaja yang boleh kita Menolong. lapangkan orang lain. Apa sahaja yang boleh kita lapangkan Menyenangkan. orang lain. Berapa ramai kita lihat di dunia ini orang yang ada jawatan, harta, ada keluarga, ada rumah besar, tetapi hidup dia tak tenang. Kerana apa? Kerana jiwa dia tidak lapang. Dan berapa ramai orang yang hidup dia biasa-biasa je. Kerja dia biasa-biasa, rumah kereta biasa-biasa je. Kan? Tapi sentiasa boleh tersenyum. Dekat mulut dia sentiasa kita dengar alhamdulillah, alhamdulillah. Kerana apa? Kelapangan di dalam jiwa. Dan dalam konteks ayat ini, ia membawakan kepada satu perkara yang umum, iaitu kita lapangkan orang lain dalam apa jua keadaan pada bila-bila masa. Tidak terhad hanya pada dalam ruang majlis. Buatlah apa saja yang membuatkan orang lain merasa lapang. Dada dia rasa lapang. Antaranya apa? Antaranya perkara yang sangat baik. Perkara yang sangat baik untuk kita lakukan yang Nabi SAW sebut dalam hadis, ahabbul a'mali ilallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim. Yang pertama, engkau menggembirakan seorang muslim. Engkau sururun tudkhiluhu ala muslim, engkau memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Yang kedua, au takshifu anhu kurbatan, atau engkau mengeluarkannya daripada kesusahan. Itu ada dalam hadis. Nabi SAW bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan, nafasallahu lahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang dia melepaskan seorang muslim daripada kesusahan ketika di dunia, Allah akan melepaskan kesusahan untuk dia ketika di akhirat, di mana hari yang terdapat banyak kesusahan. Maka antara amalan yang paling dicintai oleh Allah ialah yang pertama tadi apa? Engkau memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim. Apa dua cara? Bagaimanapun. Kan? Yang paling mudah apa? Kita jumpa kawan kita apa? Kita senyum. Jumpa orang, kita senyum. Nabi SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan engkau pandang remeh tentang perkara yang baik. Walaupun engkau hanya berjumpa saudara engkau, kawan engkau dengan muka yang manis. Itu je. Kau jangan pandang benda itu kecil, benda itu remeh. Benda itu besar di sisi Allah SWT. Maka masukkan kegembiraan dalam hati seorang Muslim. Jumpa kawan, senyum. Member tengah serabut, ajak pergi minum teh, belanja makan, sembang dengan dia. Ataupun yang kedua, engkau mengeluarkan saudara kamu daripada kesusahan. Tolong dia, ada masalah kewangan, tolong, kita mampu, kita tolong. Tak ada kerja, kita tolong carikan kerja. Bagi kontak. Kita bantu saudara kita apa yang kita mampu untuk keluarkan dia daripada kesusahan yang sedang dihadapi. Macam tadi saya sebut, tayar pancit tepi jalan, kereta rosak, tolong. Itu juga kesusahan. Orang minyak habis, tolong. Beli barang dapur, tolong. Bayarkan orang lain punya apa, bil elektrik, kan, bil air ke, yuran sekolah ke, kita tolong. Keluarkan dia daripada kesusahan. Sekarang ni tengah banyak apa? Sekarang ni tengah apa? Banjir kan? Ramai saudara kita di Malaysia ini sedang dalam kesusahan. Maka takshifu anhu kurbah. Keluarkan dari mereka daripada kesusahan. Yang kedua. Yang ketiga, au taqdiya anhu dainan. Atau engkau langsaikan hutang dia. Atau engkau langsaikan hutang dia. Kita pun, apabila kita langsaikan hutang orang lain, apa yang Allah akan beri kepada kita? Al-jaza' min jinsil amal. Kita langsaikan hutang orang lain, pahala lah. Allah akan bagi balasan yang sama. Allah akan melangsaikan hutang kita. Allah akan melangsaikan hutang kita. Hutang kita dari segi duit, alhamdulillah kalau Allah tolong langsaikan.
Tapi berapa banyak hutang kita dengan Allah Azza wa Jalla? Berapa banyak solat Allah, yang kita Ustaz, tinggal? Allah lansai dah hutang kita dengan Allah. Allah akan lansaikan hutang kita dengan Allah. Berapa banyak kita punya solat yang tertinggal, puasa yang tertinggal. Kalau kita solat pun, berapa banyak solat kita yang tidak khusyuk. Semua itu adalah hutang kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita langsaikan hutang saudara kita. Itu perkara yang paling Allah cintai dan insya-Allah Allah akan langsaikan hutang kita. Yang keempat, au taturda anhu jau'an, atau engkau melepaskannya daripada kelaparan, atau kau menghilangkan kelaparannya. Atau engkau menghilangkan kelaparannya. 4 perkara yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dan ia adalah perkara yang mudah. Yang pertama apa? Engkau memasukkan kegembiraan dalam hati orang lain. Yang kedua, engkau mengeluarkannya daripada kesusahan. Yang ketiga, engkau melangsaikan hutangnya. Yang keempat, engkau melepaskannya ataupun engkau mengeluarkannya daripada kelaparan. 4 amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ini semua termasuk dalam fafsahu yafsahillahu lakum. Kita lapangkan orang lain, maka pasti Allah akan terus melapangkan kita di dunia, dan pasti nanti Allah akan melapangkan kita nanti di akhirat. Maka kita pegang konsep ini, formula Allah Azza wa Jalla, kita buat sesuatu, Allah akan bagi kita sesuatu. Tapi niatkan untuk akhirat, jangan setakat niat untuk di dunia. Allah akan bagi untuk kita di dunia apa yang kita nak. Tapi hanya setakat ini, nanti di akhirat, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dekat akhirat nanti dah tak dapat apa-apa dah. Sebab dekat dunia semuanya dah dapat, dah tertunai. Kiranya dia dengan Allah dah langsai dah semua. Allah dah bagi semua anak, Allah akan bagi. Kan? Dia buat al-jaza' min jinsil amal. Dia buat 10, Allah bagi 10. So Allah dah bagi 10 semua kat dunia. Itu yang diminta. Kat akhirat dah tak ada apa dah selesai. Tapi mintalah ketika di akhirat, Allah bagi kat dunia, alhamdulillah. Tapi yang paling kita nak nanti adalah di akhirat. Dan ingatlah sentiasa, Allah tak kedekut, Allah boleh bagi di dunia dan juga di akhirat. Itu saja yang saya dapat kongsikan pada hari ini. Kita akan sambung nanti bahagian yang kedua, ayat yang ke-11, insya-Allah. Sepanjang kita punya perbincangan ini, kalau kita tak dapat semua, paling tidak kita dapat satu bahagian. Fafsahu yafsahillahu lakum. Ya puan. Nak tanya sikit ni. Boleh. Dalam surah 42 tadi, ayat 40 tu, dia kata jika jahat dibalas jahat kan? Ya, betul. Tapi jika yang menerima kejahatan tu memaafkan, maka Allah akan balas dengan kebaikan. Maknanya sifat memaafkan tu juga termasuk dalam satu kelapangan lah juga. Ya, betul. Dalam surah 42 ayat ke-40 tadi, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Konteks dia adalah mengenai balasan orang yang buat jahat dengan kita. Maka Allah kata macam kisos. Kita nak buat balik balas kat dia boleh. Tetapi dengan balasan yang sama. Contoh, dia baling batu dekat kita satu, kita baling balik batu satu juga dan saiz yang sama. Dia baling besar tu, kita baling balik besar tu. Bukan dia baling besar tu, kita baling batu-batu besar ni. Itu tak jadi. Itu yang Allah kata wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Boleh orang yang kalau orang buat jahat kat dia, dia nak balas balik kejahatan, boleh, tapi kejahatan yang sama. Tapi Allah kata faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Dan barang siapa yang dia memaafkan, bukan saja dia maafkan, dia buat baik pula dekat orang tu, maka dia akan mendapat yang lebih baik daripada sebab apa? Dia buat baik dekat orang tu, dia afa, dia aslaha, maka Allah akan memaafkan dia dan Allah akan buat baik kepada dia. Sebab tu Allah kata fa ajruhu 'ala Allah. Allah yang akan membalas dia. Dan kita beri kemaafan kepada orang lain, itu juga termasuk dalam kita melapangkan orang lain. Berapa banyak orang yang dia buat salah, dia rasa bersalah sangat. Dia pergi minta maaf ke orang tu, orang tu kata, aku takkan maafkan kau. Sedih orang tu. Dia nak minta maaf. Aku takkan maafkan kau. Kau langkah mayat aku dulu. Dah. Maka memaafkan orang lain, itu antara perkara melapangkan orang lain juga. Bahkan ia juga melapangkan diri kita. Allah akan bantu kita untuk melapangkan hati kita.
Maka faman afa wa aslaha, dia memaafkan dan dia buat baik kepada orang itu juga termasuk dalam kita melapangkan orang lain. Kerana berapa kita sendiri pun mengharapkan kesalahan yang kita buat orang maafkan, betul tak? Maka orang lain pun sama, bila orang maafkan tu kita lega sangat orang maafkan kan, rasa seronok. Begitu juga kita kan, kita maafkan orang lain sama dengan kita melapangkan dada orang lain, dan Allah pasti akan memaafkan dan melapangkan dada kita, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Saya ada satu soalan Ustaz, pencerahan. Baik, ya Ustaz. Okey, kita nak bantu orang, mesti ada keutamaan pada pihak-pihak yang kita nak bantu tu, daripada keutamaan yang tinggi sampai yang ke bawah tu. Ustaz? Ya. Baik. Keutamaannya pertama sekali dalam Quran, Allah sebut ialah untuk siapa? Zawil qurba. Untuk ahli keluarga dulu. Ahli keluarga dulu. Kaum kerabat dulu. Lepas tu barulah siapa yang jauh. So keutamaan dia yang pertama adalah ahli keluarga dulu. Kan? Kita selalu ramai banyak tolong orang luar. Punya ahli keluarga sendiri pun ada dalam keadaan susah tapi malu nak minta. Sebab saudara sendiri, sepupu sendiri, adik-beradik sendiri. Maka keutamaan untuk kita membantu pertama sekali ahli keluarga, tolong isteri, tolong anak-anak. Kemudian pergi tolong ibu bapa, pergi tolong adik-beradik. Kemudian besar sikit tolong pakcik-makcik, tolong sepupu-sepupu. Kemudian besar lagi tolong jiran-jiran, tolong office mate, tolong kawan masjid. Kemudian dia besar macam tu. Sebab tu kalau dalam nak buat kebaikan pun, Nabi SAW bersabda, "Idza a'tallahu ahadakum khairan falyabda' bi nafsihi." Kalaulah Allah beri kepada seseorang itu khairan tu antara maksudnya malan, harta. Maka Allah kata falyabda' bi nafsihi. Nabi kata falyabda' bi nafsihi, mulakan dengan diri dia. Lepas tu ahli keluarga dia, ibu bapa dia, kemudian orang lain dan orang lain. Maka Islam sentiasa mengutamakan ahli keluarga yang terdekat dulu. Maka kalau setiap kita semua tolong ahli keluarga kita, orang lain pun macam tu, maka satu masyarakat kita akan baik. Sebab tu nak selamatkan dari orang daripada masuk neraka pun, Allah suruh selamatkan siapa dulu? Keluarga, ahli keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum, selamatkan diri dan juga keluarga. Kalau saya buat macam tu, kita semua buat macam tu, satu masyarakat kita akan selamat. Kalau saya tolong keluarga saya, kita semua pun buat macam tu, masyarakat kita semua akan dibantu. Ustaz, ya saya. Kita hari ni baru sampai melapangkan kan? Bila yang pasal bab bangun tu yang akan menaikkan darjat tu kita tak sentuh lagi ke? Kita belum sentuh lagi. So tazakur dia memang tak ada lagi lah hari ni? Dalam perbincangan kita ini pun ada banyak sebenarnya tazakur. Ada dah tazakur tapi dia kita tak tuliskan. Nanti kita akan tuliskan. So minggu depan kita mula terus dengan tazakur dulu. Mulakan dengan bangun je lah dulu. Bangun. Kita akan ambil berhenti untuk tazakur. Maknanya ayat yang ke-11 ni belum selesai lagi lah ya. Ya, tapi perbincangan bahagian pertama kita dah selesai. Kita dah boleh tazakur pun, kita dah boleh amalkan pun. Kita fafsahu yafsahillahu lakum. Tapi konsep dia sama ya je ke tidak Ustaz? Konsep dengan wa idza qila syuzu, bangun. Yang bangun tu. Ya, konsep dia adalah sama. Konsep dia adalah sama. Dengan wa idza qila syuzu fanshuzu. Konsep dia adalah konsep yang sama. Baik, saya mohon untuk tutup dulu boleh? Sebab saya boleh tak? Kena check out. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi